الرحمن الرحيم. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jumpa kita sekali lagi dalam bengkel DJJ 1002, amalan bengkel kejuruteraan 1, untuk bengkel menggegas. Hari ini saya akan terangkan awak prosedur bagaimana nak membuat kerja-kerja menggegas bagi projek yang kita tetapkan di dalam lead sheet ini. Hexagon gauge, bagaimana kita nak buat hexagon gauge. Saya akan tunjukkan bentuk hexagon gauge yang telah dibuat oleh kawan-kawan ataupun abang-abang awak yang lepas. Hexagon gauge, yang ini hexagon gauge yang kita nak buat. Yang penting dalam kerja-kerja membuat kerja-kerja menggegas iaitu ketepatan. Objektif utama kita nak membuat kerja-kerja menggegas, yang pertama kita mementingkan kepada ketepatan. Kaedah kita nak menggunakan alat-alat tangan. Kemudian yang ketiga, kaedah kita menggunakan alat-alat pengukuran. Selainnya keselamatan dalam bengkel. Yang mana hari ini yang pertama sekali saya nak terangkan bahan kerja yang kita perlu sediakan. Bahan kerja yang kita perlu sediakan adalah merupakan material MySteel, yang berukuran panjang dia adalah 100 mm dan lebar dia 50 mm. Daripada material tadi 100 mm, kita akan potong, kita akan kikir dia sampai panjang 70 mm. Ukuran panjang kita akan jadikan daripada 80 tadi, daripada 100 tadi jadikan 70 mm. Dan lebar dia daripada 50 kita akan jadikan 40 mm. Setelah tugas utama awak dapatkan ukuran segi 4 ni 70 darab 40, maka dah siap dengan mengikut ukuran yang tepat. Kemudian seterusnya kita akan membuat langkah-langkah membuat hexagon. Nanti saya akan terangkan bagaimana nak buat langkah-langkah hexagon. Seterusnya, langkah yang ketiga, kita nak membuat drill. Kita nak menebuk lubang dengan ukuran diameter dia adalah dalam 10 mm. Diameter 10 mm. Kemudian di dalam ni, kemudian kita akan buat thread. Buat benang dalam. Jadi inilah ukuran yang perlu awak buat untuk kerja-kerja menggegas. Alatan yang penting yang pertama adalah steel rule, iaitu pembaris besi. Tujuan dia untuk mengukur penggarik. Penggarik fungsi dia untuk membuat penandaan. Yang ketiga adalah divider. Divider ukuran dia untuk memindahkan ukuran. Kita nak pindah, kita ambil ukuran dan kita boleh pindahkan. Kita boleh adjust supaya kita punya ukuran tidak lari. Kita boleh adjust berapa. Sekiranya contohnya kalau kita nak ambil 20, 25. Jadi kita boleh pindahkan terus kepada bahan kerja kita 20 dan kita boleh buat penandaan. Buat penandaan. Fungsi dia adalah sebagai pemindah penandaan. Kemudian sesiku L. Fungsi dia untuk mengukur ketepatan sudut 90 darjah. Angkut vernier, iaitu tujuan dia adalah berfungsi untuk sebagai alat pengukur. Protector, steel protector, untuk mengukur, tujuannya untuk berfungsi untuk mengukur sudut. Kemudiannya di mana kikir tepat untuk mengukur, untuk mengikir dalam keadaan rata. Kikir 3 segi untuk mengukur kedudukan bersudut, ataupun bersudut bersegi. Kikir 4 segi, dan kemudian kikir separuh bulat.
Okey, kikir ni dia punya banyak saiz. Jika awak nak mengikir dalam keadaan nak membuang tatal yang banyak, okey, nak membuang tatal yang banyak, awak gunakan mata kasar. Dan untuk kerja-kerja pelicinan, penghalusan, awak boleh gunakan mata yang halus. Okey. Okey, seterusnya drill bit mata gerudi. Okey, kita akan gunakan untuk menebuk lubang. Okey, ada saiz, kita akan gunakan dua saiz 10 dan saiz 5. Okey, kemudian ganding. Okey, ganding ni kita untuk mengetuk untuk bahan-bahan yang lembut, kerja-kerja bahan lembut, dan pukul besi untuk mengetuk. Okey, chisel ataupun pahat besi untuk membuang tatal-tatal pada besi. Okey. Okey, kemudian punch hole, penanda. Jadi bila kita nak tebuk lubang, kita perlu ada tanda, kita tak kena tanda dulu. Kemudian barulah kita boleh tebuk. Supaya mata gerudi kita tidak lari. Pembuat benang dalam, dengan pemegangnya sekali. Untuk kita nak buat benang dalam. Kemudian ini untuk penanda nombor, untuk penanda nombor giliran awak pada plate ataupun bahan kerja yang dah siap. Jadi yang ini adalah chisel reamer. Reamer ni tujuan dia untuk membersihkan drill ataupun lubang. Apabila awak ada drill, awak nak bersihkan dalam lubang drill tu, jadi gunakan reamer untuk membersihkan. Okey. Seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana nak memula kerja, membuat kerja-kerja pengukuran bagi mendapatkan ukuran yang tepat. Okey, kita perlu ada satu titik rujukan yang bersudut 90 darjah. Okey. Jadi kita nak tahu kan dia ketepatan dia, kita gunakan siku L. Okey, kita lihat. Okey, awak lihat apabila saya letak siku L, dia mempunyai rongga. Okey. Dia berrongga menunjukkan ukuran kita tidak begitu tepat. Jadi kita nak kenakan tepat. Apabila dia tepat, dia tidak berrongga, dia tepat macam ni. Okey, tak ada lubang. Okey, jadi kita terpaksa membuang separuh daripada permukaan atas ni untuk dapatkan ketepatan dulu. Okey. Jadi kita terpaksa gunakan valve. Okey, ranggum. Okey. Okey, kita ikat dia dan kita kalau boleh tak tepi sikit supaya kita boleh buat tandaan. Okey. Kita lihat mana bahagian yang kita nak buang. Okey, kita lihat kat sini adalah tembian, maknanya di sebelah ni kita kena buang dulu untuk dapatkan ketepatan. Okey. Ke depan iaitu macam kita memasang kuda-kuda kekuatan pada kaki kita. Okey, kuda ke depan macam ni duduk. Okey, dan jangan sesekali tanyakan awak mengikir dalam keadaan duduk. Okey, pastikan kita mengikir dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan selesa. Okey, setelah awak berdiri dalam keadaan selesa, okey, pegang kikir. Okey, pastikan di ujung sini. Okey, tangan sebelah kiri belah depan dan belah kanan belakang dan kita akan mengikir. Okey. Okey, tolak. Okey, mengikir kita tolak dan tarik dalam keadaan ringan. Okey, pastikan kita tolak dalam keadaan menekan dan tarik dalam keadaan ringan. Pasal apa? Mata kikir akan makan ke depan dan ke belakang dia tidak begitu makan. Jadi dia boleh menghauskan. Bila kita tarik dengan ni, dia akan menghauskan mata kikir. Jadi kita tolak. Okey, tolak. Okey, tolak ke depan, tarik. Okey. Di dalam awak lihat dah tak ada lagi rongga-rongga pada permukaan atas. Okey, ini kita akan jadikan dia sebagai titik rujukan kita surface plate. Okey, ini angle plate. Yang ini adalah V plate untuk mengukur. Okey, kalau ketepatan kita boleh juga selain pada gunakan siku L, kita boleh gunakan juga dengan gunakan angle plate. Okey. Okey, kita tanda 40. Okey, lihat 40. Okey, kita matikan skru. Okey, kita boleh letak. Okey.
Okey, sama ada nak tepat. Okey, awak pegang ni. Okey. Awak garis. Okey, tepat. Dan pastikan tadi kita punya titik rujukan ni tadi, okey, titik rujukan kita pastikan dia ke bawah ke bawah. Okey, pastikan dia ke bawah sebagai penanda aras. Okey. Siku L. Okey, kita boleh tanda. Okey. Dah dapat tandaan. Okey, jadi awak dah tanda. Okey, 40 70. Jadi bahagian ni belah tepi ni awak perlu buang dia sama ada menggunakan gergaji ataupun buat. Okey, kita nak buang. Okey, dengan menggunakan gergaji besi. Okey, dalam kedudukan seperti keadaan mengikir tadi, kita pasang kuda iaitu kaki kiri ke depan. Okey, dalam keadaan selesa, begitu juga pegang gergaji besi adalah tangan, dan begitu juga dengan kaedah sama lebih kurang dengan mengikir. Okey, letak tangan. Begitu juga untuk mengaji, kita tolak kita tekan dan tarik kita ringankan. Dan pasal apa? Awak lihat mata gergaji ni mata gergaji ni arah dia ke depan. Mata gergaji ni sebenarnya arah dia ke depan. Itu sebab bila kita tolak ke depan, kita kena tekan, dan kita tarik, kita ringankan. Okey, gergaji janganlah awak ambil sampai dekat-dekat. Pastikan balance, ada balance dalam 1 ke 2 mm daripada garisan ni tadi, supaya dia tidak termakan. Okey, kalau biar dia terlebih sikit, kita boleh buang ataupun kita boleh kikir. Kalau dia dah termakan, kita tak boleh buat apa. Jadi kita akan, markah awak akan ditolak dari segi ketepatan. Okey, begitu juga mengikir gergaji, awak lihat. Okey, tolak, tarik ringan, tolak, tarik ringan, tolak, tarik ringan. Okey. Okey, kemudian awak dah potong, gunakan kikir. Okey, tadi sama ada dalam kadang kalau awak nak buang banyak, awak gunakan mata kasar. Okey. Okey. Kalau awak nak buang banyak, awak gunakan mata kasar. Okey. Apabila ni dah hampir dengan garisan, okey, garisan yang kita kendaki, kita gunakan mata halus untuk kerja pelicinan. Okey. Okey. Sampailah awak ukur di dalam keadaan tepat. Ukur sekali lagi dengan gunakan sesiku L untuk mendapatkan dia dalam keadaan tepat. Okey, pastikan dia dalam keadaan tepat. Langkah yang kedua kita nak dapatkan ketepatan 40 mm dia punya tinggi. Jadi kita buang lebihan 10 mm dari sini setelah kita tanda tadi. Okey, begitu juga dengan keadaan yang sama. Okey, jangan makan termakan. Pastikan dia ada terkeluar sedikit daripada garisan yang kita tanda. Okey, juga tolak. Okey, tolak, tarik ringan, tolak, tarik ringan, tolak, tarik ringan. Okey, ini adalah hasilnya. Kita dah gergaji. Okey, kena pembukaan dia tak rata Jadi kita perlukan licinkan dia. Pembukaan dia kita perhaluskan lagi pembukaan dia supaya dapat ketepatan. Okey, jadi kita kena kikir. Okey, sekarang ni dengan keadaan kita untuk mengikir, awak kena pilih mata halus untuk pelicinan. Okey, kita kikir. Okey, dia dapat ketepatan pada ujung sudut ni. Okey, tak ada ruang lagi. Okey, kita dapat dalam 45. Okey, plus minus. Okey, di mana dibenarkan plus minus 0.4. Ni awak kena buang dalam dalam 41. Okey, dalam 40.
41. Okey, 4 ada satu depan ni kan, garisan. Okey, 41. Jadi awak kena kecil lagi sampailah dapat 40 plus minus 0.4. Okey. Sekarang ni kita buat kerja-kerja pencinan di bahagian atas pula, iaitu dalam ukuran untuk mendapat ketepatan 70 mm. Okey, kita licinkan untuk dapatkan sudut 90 darjah. Dan kita ukur balik ukuran. Okey, awak lihat ukuran dia tepat 70 mm. Okey, 70. Okey, ni garisan dia seluruh. Okey, ni adalah 70 mm. Okey, seterusnya pakai tu cukup Ada tanda dia tadi. Okey, dapat. Okey, dah bagi dua, kita lihat ukuran hexagon. Ukuran hexagon adalah 15 mm. Okey, 15 mm. Macam mana kita nak mulakan? Okey, 15. Okey, dah 15. Kita buat bulatan. Okey, untuk kaedah untuk melukiskan hexagon ni awak boleh belajar ataupun awak akan belajar dalam lukisan kejuruteraan. Divider, okey, 15 daripada gunakan pembaring besi ni tadi. Okey, 15 kita pindahkan kepada sini dan kita buatkan bulatan. Okey, ini dia jadikan jari daripada bulatan tadi, pembagian 4 tadi. Kita buat bulatan, kita buat bulatan. Okey, dia jadikan satu bulatan. Dah dapat satu bulatan, kita buat ambil daripada mana-mana titik sama ada bucu sini, kita pilih kat sini untuk bucu, kita ambil. Okey, kita garikkan 1 2 3 4 5 6. Okey, 5 dan 6. Okey, awak lihat dia punya garisan, garis-garis silang tu. Okey, kemudian seterusnya awak sambungkan garis silang dengan pengarit. Sambung tak apalah. Okey, sambung segi 6. 1 2 3 4 5 6. Okey, dalam bentuk segi 6. Okey, segi 6. Sekarang bagaimana kita nak buang dia punya kepengan besi di dalam untuk dapatkan rongga segi 6. Okey, langkah seterusnya, okey, sebelum kita nak punch hole, kita pastikan okey, drill bit mana yang kita nak pakai. Okey, sekiranya drill bit ni adalah 5 mm. Okey, pastikan okey, kita punya punch hole ni tidak boleh melebihi 2.5. okey, kita ambil diameter 2.5. okey, daripada garisan hexagon ni jangan, pastikan dia jangan kurang daripada 2.5. okey, pastikan 2.5 ataupun 3. okey, 3 mm. Jadi awak boleh gunakan ini tadi, gunakan ni pun boleh. okey, bolehlah. okey, 3. Jadi pastikan garit. Okey, ambil ni. Okey, pastikan ni. Garit. Okey, dah garit. Sekarang ni awak dah dapat dah garisan untuk ditetapkan. Saya dah tebuk pada garisan yang kita dah tanda tadi. Okey, ini tujuan dia kita untuk mengerudi supaya mata gerudi kita tidak lari. Jadi kita tapping drill sebagai bahan penyejuk untuk kerja-kerja gerudi. Kita akan sembuhkan kepada mata gerudi supaya dia tidak cepat panas. Okey.
Okey, dah selesai untuk tebuk lubang untuk punch yang kita dah punch hole tadi. Okey, dan ni seterusnya kita nak buang sambungan tatal-tatal ni, okey, dengan menggunakan chisel ataupun pahat besi. Okey. Okey, sekarang kita pergi balik andas untuk membuang tatal. Tugas kita untuk membuang lebihan-lebihan kita punya tu tadi dengan menggunakan tak besar, kita ambil satu biji. Okey, satu pelanting lah. Okey, awak lihat kita dah buangkan dia punya hexagon punya dalam. Okey, plate-plate yang kita nak perlu buang kita dah buang. Okey, sekarang ni fungsi kita sekarang ni kita nak mengikir dia, okey, untuk menjadikan dia bentuk hexagon. Okey, nak tebuk lubang untuk membuat benang dalam Okey, yang ni kita rim dia tanpa thread tanpa benang dalam. Ini ada dua benang dalam dengan diameter adalah 10 mm. Kita guna 10 mm. Okey, jadi ukuran daripada tepi ke pusat lubang adalah 11. Okey, kita ambil divider ukur 11. Okey, ni 11 mm. Okey, kita pindahkan di sini. Kita boleh gunakan sisi L. Okey, kita ada tanda. Seterusnya kita buat tebuk lubang mana pancu dulu. 6mm tadi. Okey. Tujuan kita untuk mengurudi. Okey, selesai. Langkah seterusnya kita nak bawa benang dalam. Okey, pada sebelah lubang belah atas, okey, dengan diameter 10 mm. Okey, kita gunakan threading tape iaitu 10 mm. Okey, ini adalah bentuk threading tape dan ini adalah range dia pemegang. Okey. Jadi kaedah untuk menggunakan, kita masuk lubang, kita dalam lubang dan pastikan kita ikut arah, ikut jam. Okey. Okey, ikut jam. Ikut jam. Okey. Kemudian bila keadaan ketat, kita patah balik. Kita patah balik. Okey, kita kemudian kita putar balik. Okey. Okey, dah selesai, kita buka. Okey, awak lihat di dalam ni dah siap dengan benang. Okey, seterusnya tadi kita dah buang tatal tadi. Tatal pada gudi tadi kita dah buang. Okey, kita dapat rongga untuk membuat hexagon. Okey, sekarang ni tugas kita nak membuang. Okey, untuk buat finishing dalam bentuk hexagon. Okey, gunakan gergaji yang mata fikir yang sesuai. Okey. Okey. Okey, sama ada gunakan 3 segi
Okey, mendapatkan dia dalam bentuk segi-segi. Okey, kita bentuk. Okey. 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 Okey, segi-segi. Okey, okey, dah selesai kita buat. Ini adalah hasil dia untuk kita punya oxygen gauge. Okey. Yang mana sini tadi kita buat apa? Straight. Okey, kat sini kita dah fikir dah jadi licin. Okey, sekarang ni kita nak finishing bahagian permukaan belah atas ni. Okey, untuk kita punch nombor pendaftaran kita. Okey. Pastikan kita menggunakan mata halus. Okey, jangan mata kasar nanti rosak pula permukaan untuk finishing. Okey, mata halus kita kikir. Okey. Jadi pastikan dia punya ni atas sikit daripada vice. Sehingga awak fikir nanti awak makan vice. Okey, makan balik geranggul dia. Okey. Kita asah untuk bukan kita untuk dapatkan kelicinan. Okey. Dah kikir, dah gosok kertas pasir, berkilat macam ni. Okey, mana kerja awak siap, tinggal awak kena buat daftarkan nombor pendaftaran awak pada hujung sini ya, dengan menggunakan punch number. Okey, dengan punch number. Okey. Okey, contohnya nombor pendaftaran awak 1029. Okey, sekarang ni kita type 1, ambil kosong, kosong. Okey, 1029 itu nombor pendaftaran akhir awak. Di bahagian akhir, 4 nombor akhir. 4 nombor akhir nombor pendaftaran awak. Okey, hari ini sekian saja kita punya pembelajaran kita bagi mata pelajaran DJJ 1002 bagi bengkel gegas, amalan kejuruteraan 2. Okey, setelah siap awak boleh hantar kepada saya. Okey, kemudian awak boleh membuat report. Awak kena buat report pula, satu report lengkap. Okey, seterusnya sebelum awak pulang, pastikan awak buat housekeeping. Okey, pastikan bengkel dikemaskan, alatan disimpankan, okey, dengan tempat yang betul. Okey, dan buat housekeeping, bersihkan lantai dan sebagainya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.